Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan sesi kuliah Maghrib Rabu minggu yang ketiga menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi untuk bulan yang pertama di tahun baharu 2024. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambung tak? Pak tu satu. Baik, kita akan teruskan bacaan kitab kita muka surat 411 dengan tajuk bersumpah hendak menjauhi isteri hukumnya haram. Jadi kita masih dalam bab halal haram berkaitan dengan perkahwinan dalam Islam. Jadi kita masuk pada malam ini satu lagi perkara yang haram dilakukan oleh suami, iaitu bersumpah hendak menjauhi isteri. Makna dia sumpah tak nak menyetubuhi isteri dia. Nah, hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia bukan main-main. Sebab hikmah di sebalik perkahwinan ialah untuk mengelakkan zina satu. Nak elak zina mesti ada hubungan suami isteri. Kalau tidak berlaku, dia akan berlaku zina. Itu tujuan perkahwinan yang pertama, nak elakkan zina. Tiba-tiba suami bersumpah tak nak bersetubuh dengan isteri. Lepas tu dia nak bersetubuh dengan siapa? Kambing. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab tu haram. Sebab dia telah menidakkan hikmah perkahwinan tu. Yang kedua, memberi mudarat pada isteri. Nah, memberi mudarat pada isteri. Sebab seorang perempuan dia ada masa yang tertentu yang dia boleh bersabar. Dia punya expired, dia punya masa, mungkin boleh berlaku zina terhadap diri dia sendiri. Mungkin dia akan cari orang lain. Mudarat. Sebab bila kita menikah, itulah tujuan yang paling utama. Nah, 18 bawah, duduk diam sikit. Umur 18 bawah. Dan kalau kita beli kereta, kita nak bawa. Apa arti kita beli kereta, kita simpan di rumah? Kereta mahal, 300,000 beli, tapi simpan tak bawa. Buat apa kereta? Tapi kalau kereta tu boleh juga kita sewa. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kita beli kereta tapi tak nak bawa. Bukan kita tak ada lesen, bukan tak boleh bawa, memang tak nak bawa. Jadi kalau dibiarkan begitu, dia akan rosak. Kereta ni bawa apa rosak, tak bawa apa rosak. Maka disewakan, tak apalah, kereta boleh sewa. Bini boleh sewa, bini boleh. Nikah tak nak bersama tu sewa malam 30, boleh ke nasib? Boleh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, beli rumah tak nak duduk pelik ya. Beli rumah tapi tak nak duduk, tapi sewa rumah lain, pelik tak jenis ni. Tapi tak apa, sekurang-kurang rumah juga boleh sewa. Sekurang-kurang separuh daripada duit ada bayar kad bank ataupun tempat dia pinjam tadi boleh juga dibayar dengan sewa tu. Tak apalah, rumah tak guna boleh sewa, kereta tak guna boleh sewa, handphone tak guna bagi kat aku.
Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tiba-tiba menikah sumpah tak nak sungguh dengan isteri. Macam tu lah. Perumpamaan macam beli kereta tak nak bawa, beli rumah tak nak duduk, beli makanan tak nak makan, macam tu. Nak buat apa beli? Nah, sebab itu tidak boleh diharamkan dalam Islam kita sumpah tak akan bersama dengan isteri, tak akan bersetubuh dengan isteri. Dalam istilah fuqaha, dalam kitab-kitab fiqh disebut sebagai al-ila. Kalau bab sumpah biasa-biasa disebut al-yamin. Bab sumpah biasa al-yamin disebut. Bab sumpah tak bersetubuh dengan isteri, dia ada kalimah lain, ada istilah lain yang digunakan, disebut sebagai al-ila. Baik, ambil faham yang tu dulu. Yang ni haram. Haram dan dosa besar. Ada haram dosa kecil, ada haram dosa besar. Hukum dia sama haram, tapi dosa tidak sama, dibahagikan di situ. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Antara dasar Islam dalam hal memelihara hak-hak kaum wanita, kita masuk dalam dasar memelihara hak-hak kaum wanita. Apa dia? Iaitu mengharamkan suami untuk mencetuskan sebab kemarahan kepada isterinya sehingga dia mendapat alasan untuk meninggalkan tempat tidurnya dan menjauhkan diri dari mendekati isterinya dalam satu waktu yang tidak dapat ditanggungi oleh sifat kewanitaannya. Kita akan baca ke depan berapa lama perempuan boleh sabar kalau dia tidak disetubuhi oleh suami dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, jadi sumpah ni macam mana? Sebab ni bukan kitab fiqh, ni kitab halal haram. Yang kata ilah ini seorang suami bersumpah dengan nama Allah. Nah, wallahi dia tidak akan bersetubuh dengan isteri dia. Kalau macam tu dia tidak ikat dengan tempoh. Dia kata wallahi aku tak akan bersetubuh dengan isteri aku. Dia tidak ikat berapa lama. Bila dia tidak menyebut berapa masa dia tidak akan bersama dengan isteri dia, maka dia tertakluk kepada 4 bulan sahaja. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau dia bersumpah, dia kata dia tidak, wallahi dia tidak akan menyetubuhi isterinya dalam tempoh 5 bulan atau 6 bulan atau setahun atau lebih, maka dia terhad kepada 4 bulan sahaja. Nah, macam talak hak paling sikit 1 lah. 1 dan 2 boleh rujuk, talak 3 tu hak habis hak. Kalau Cik Nasir talak isteri talak 1000, jatuh hak mana? Talak 1000 jatuh hak mana? 1, 2, 3. Jatuh 3. Sebab hak dia sampai 3. Islam menghadkan seorang suami yang sumpah tak nak setubuh isteri kepada 4 bulan. Kita akan baca ayat selepas daripada ini. Sebab orang-orang kafir, orang Quraisy, Arab jahiliyah, ini dikira cerai ni. Sumpah tak nak sembuh dengan isteri dikira cerai. Tapi dia membataskan tempoh yang lama, letak setahun, letak 2 tahun. Dia memang nak sakitkan isteri dia. Sebab dalam tempoh dia sumpah tak nak bersama tu, contoh setahun atau 2 tahun, isteri dia bukan boleh nikah lagi. Orang panggil gantung tak bertali. Dia nak memudaratkan isteri dia. Isteri tak boleh nak nikah dengan siapa-siapa selagi tak tamat tempoh dia sumpah. Jadi Islam datang untuk menjaga, memelihara hak wanita, lebih-lebih lagi isteri, letakkan had. Siapa-siapa nak had sumpah tak nak bersama dengan isteri ni 4 bulan je. Kalau dia sumpah dengan tempoh yang lebih banyak daripada itu, dia akan jadi 4 bulan je. Macam nikah cerai, cerailah berapa talak sekalipun, dia akan jadi 3 tak boleh banyak. Tapi kalau dia sumpah tak nak bersama dengan isteri dia tak sampai 4 bulan, contoh dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan setengah, tak sampai 4 bulan, maka dia tidak jadi ilah. Dia jadi yamin biasa, sumpah biasa. Nah, sumpah biasa tu kalau dia membatalkannya, contoh dia sumpah sebulan, tak sampai sebulan dia bersetubuh, kena bayar kafarah yamin. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, boleh faham macam mana sih? Boleh faham? Go. Touch and go.
Sekiranya suami menguatkan keinginannya untuk menjauhi isterinya dengan sumpah bahawa dia tidak akan mempergaulinya, ketika itu Islam menanganinya dengan memberikan suami itu tempoh selama 4 bulan. Mudah-mudahan dalam masa itu akan redalah ataupun redalah si suami dari kemarahannya itu dan tenteram perasaannya. Tempoh 4 bulan, tempoh bertenang lah orang panggil. Nah, masa tu dia boleh fikir panjang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau rasa dia okey, dia tak perlu tunggu tempoh sampai 4 bulan. Bila-bila masa dia boleh membatalkan sumpah ilah dia dan bersama dengan isteri dia, tapi bayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah Cik Nasir dah mengaji dah, sebut hak tamu apa dia kafarah sumpah Cik Nasir. Tak nak sebut lagi, kita go dulu, tak kita sebut lagi. Nah, bagi fikir, bagi tenang dulu. Dia kena bagi tempoh tenang. Baik. Jika suami telah pulih dan dapat menimbang dalam tempoh tak sampai 4 bulan tu, dia dah okey, dapat menimbang dengan pemikirannya, lalu dia kembali kepada isterinya sebelum selesai tempoh 4 bulan tersebut. Nah, paling lewat hari ke-4 bulan, hari yang menunjukkan lekat 4 bulan, dia kena tulis lah. Tarikh dia sumpah tu bila, sampai tarikh cukup 4 bulan tu bila. Maka duduk fikir sampai hari terakhir. Contoh hari terakhir, hari 4 bulan. Hari itu kalau dia tarik balik pun tak okey. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, tapi kena bayar kafarah juga. Sama ada dalam masa sehari ke, 2 hari ke, sebulan ke, 2 bulan ke, 3 bulan, ataupun paling akhir, hari terakhir tempoh 4 bulan, dia tarik balik. Baik, jika suami telah pulih dapat menimbang dengan pemikirannya, lalu dia kembali kepada isterinya sebelum selesai tempoh 4 bulan tersebut, ataupun di hari terakhir dari tempoh itu, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni tindakan terhadap isterinya serta bertaubat. Kerana taubat sebab dosa besar, sebab tersebut dosa besar. Dosa besar dia tidak akan terhapus dengan amal ibadah yang kita buat. Dengan istighfar tidak akan terhapus, dia kena taubat. Nah, sesudah mempergauli isterinya, hendaklah dia membayar denda di atas sumpahannya itu. Jadi lepas dia bersama dengan isteri, dia kena bayar kafarah. Denda tu kafarah. Jadi Cik Nasir dah ambil tempoh 5-6 minit, sebut kafarah hak tamu apa dia. Bagi orang makan. Siapa orang tu? Fakir miskin berapa orang? 100 orang. Aku tak mau sumpah. Tak apa, yang penting cuba salah belakang kira dia kan nak bagi markah. Tak ada markah. Nah, ni bukan UASA. Tak apa UASA. Ujian akhir sesi akademik. Ni jalan ni. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Betul dah bagi makan orang miskin, tapi 100 tu melampau. Kali 10 tu. Betul. 100 tu dah kali 10. 10 orang ya saya. Nah, memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, seorang secupak. Kalau kita di Malaysia makan nasi, kena bagi secupak beras macam fitrah. Tidak boleh ditukar kepada nilai dalam mazhab kita Syafi'i. Tetapi kalau untuk darurah macam fitrah juga, kita tukar pada nilai, tak ada masalah. Baik, itu maslahah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, ini 10 orang. Elok bagi seorang RM20, okey lah. Nah, kalau nak kira secupak tu baru RM2. Sebab kita bayar fitrah RM7. Segantang RM7.5 atau RM7. RM7 kali bagi 4, tak sampai RM2. Kesian dia. Hari ni makan sekali makan pun dah RM10, bagi 10 kurang-kurang. Di 10 orang 100. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, bukan berat. Denda dalam bab sumpah ni tak berat, cuma nak mendidik jangan buat benda tu. Tak boleh dosa besar. Hak kafarah tu kafarah, hak dosa besar tu kena taubat. Dia bukan biasa-biasa ni. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, itu satu. Ataupun ni dia bukan ikut urutan, atau kalau dia tak nak bagi makan 10 orang miskin, dia bagi pakaian kepada 10 orang fakir miskin juga. Setiap satu orang pakaian yang lengkap.
Lengkap kalau kita hari ni, kalau kita nak pergi solat, kain perikat dengan apa dia, baju teluk belanga ataupun jubah dan juga songkok atau kopiah. Itu lengkap. Seluar dalam tak payah lah Cik Nasir. Hak tu dia sendiri ya. Okay, kopiah, baju, kain bawah. Lengkap tu. Agak-agak panggil. Kopiah ni yang beli 10, 35. Paling murah. Jubah 100. Kain pelikat 25, so 200 boleh lah. Seorang 200 package lengkap. Nah, bagi 10 orang baru 2,000. Celah gigi ada jual capati. Nah, kaum-kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Atau hak ni kita tak boleh buat long, atau disebut dalam Quran nombor 3 benar ni, membebaskan seorang hamba yang Islam. Walaupun diletakkan nombor 3 dalam sebutan Quran, tapi letak dia nombor 1 lebih afdal lah. Kalau ada hamba, kalau tak ada hamba, cuma kita ada 2 pilihan, sama ada nak bagi makan ataupun nak bagi pakaian. Dua-dua ni kalau tak boleh buat, sengket sangat kita ni, madai puasa 3 hari. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu kafarah sumpah. Hak ilak pun kafarah yang sama, hak sumpah biasa pun kafarah dia hak sama. Tapi kalau sumpah ramus, sumpah ramus ni sumpah menipu, ni cerita lain. Al-yaminul ramus, sumpah yang menenggelamkan. Arti sumpah ini menyebabkan pelaku, orang yang bersumpah tadi akan ditenggelamkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sumpah tipu. Nah, bukan bini dia sumpah ni bini dia. Sumpah wallahi ini bini saya. Sedangkan bukan bini dia. Itu tipu. Maka sumpah ini al-ghamus. Dia akan ditenggelamkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertaubat. Kafarah ada ulama kata kena bayar, ada ulama kata tak payah. Tapi sumpah lain kena bayar semua. Kalau dia melanggar sumpah. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tetapi jika selesai tempoh 4 bulan itu, nah tadi hari terakhir kalau dia nak tarik balik okey, tapi kena bayar ala kafarah tu. Tetapi jika selesai tempoh 4 bulan itu dan suami tidak mahu bersama isterinya, dia tak nak tarik balik, dia nak teruskan juga, serta tidak membebaskannya dari sumpahnya, dia tak nak bayar kafarah, maka isteri secara langsung tertalak. Dia berilak, dia akhirnya akan pergi pada cerai ataupun talak daripada suaminya sebagai suatu balasan terhadap apa yang telah diabaikan tentang hak isterinya itu. Baik, di antara fuqaha, yakni ahli fiqh, ada yang bertindak menceraikan isterinya itu daripada suaminya tanpa menunggu dari keputusan qadhi atau hakim yang menyelesaikan permasalahan ini. Mana bila tamat 4 bulan tu, masuk hari selepas hari pertama 4 bulan, dia automatik cerai macam tu. Tak perlu kepada dia campur tangan hakim di mahkamah syariah, tak perlu. Ini sebahagian fuqaha dan ini tidak termasuk dalam mazhab Syafi'i. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ini tidak termasuk dalam mazhab Syafi'i. Kita dia bukan ikut mazhab. Nah, dia pakai tarjih. Baik, para fuqaha yang lain, ini termasuk mazhab Syafi'i, mensyaratkan bahawa masalah ini terdahulu dibawa kepada hakim sebaik saja genap tempoh tersebut. Dia habis hari terakhir 4 bulan, esok tu dengan tuntutan daripada isteri lah, tuntutan daripada pihak isteri, boleh bawa ke mahkamah syariah. Lalu hakim akan memberikan suami pilihan di antara dia kembali kepada isterinya dan mempergaulinya, ataupun dijatuhkan talak kepada isterinya itu. Tetapi dalam bab undang-undang keluarga Islam Kedah tak ada lah bab ilak secara khusus. Dan secara khusus mana-mana negeri pun tak ada masuk, kecuali Melaka dia masuk pun secara tersirat bukan tersurat. Undang-undang keluarga negeri Melaka ada tapi secara tersirat bukan tersurat. Cik faham tak? Cik Nasir faham? Tersurat apa dah, tersirat apa dah? Pernah hurai pula tu. Tuan-tuan. Tapi kalau Kedah negeri lain tak ada, tak disebut bab ilak, mungkin dia masuk tu dalam bab talak, bab cerai. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, bab hulu ada. Nah, tapi bab ni tak ada.
ilak ni. Cuma dalam kitab sebut itu lah. Kitab mazhab Syafi'i pun sebut itu. Nah, di mahkamah syariah ambil alih. Panggil suami bagi dua pilihan. Pilih salah satu. Sama ada kamu nak kembali kepada isteri kamu dan membayar kafarah sumpah, atau kamu nak ceraikan isteri kamu. Pilih satu antara dua. Cik Nasir pilih anak tu. Buat contoh pilih. Pilih anak. Kembali dulu ilap apa? Oh mak. Tunggu sampai 4 bulan, lepas tu kembali balik. Pergi baik balik dulu je. Hari pertama. Nah, pergi masa 4 bulan tak ada apa-apa. Tuan-tuan tapi dah muslimat yang dirahmati sekalian, tak apalah, tu pilihan Cik Nasir. Kalau dia nak pilih cerai dah. Tapi kalau dia tak pilih dua-dua, kau kena kita. Kembali pun dia tak nak. Nah, sebab nak bayar kafarah. Yang kedua, cerai pun dia tak mahu. Dua-dua dia tak. Macam mana nak buat? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. Dan terserahlah kepada suami untuk memilih mana yang dikehendakinya. Okey. Jika suami tak pilih dua-dua, nah, maka dalam kitab sebut serah kepada hakim mahkamah syariah. Hakim mahkamah syariah boleh mengambil alih tempat suami menceraikan isteri dia. Suami tak cerai, hakim tu tolong cerai. Bak ni. Nah, selesai. Islam huwal hil. Al-Islam huwal hallu. Islam adalah penyelesaian. Tidak ada masalah yang tak boleh diselesaikan oleh Islam. Semua selesai. Kita nampak macam tak boleh selesai. Suami tak nak tarik balik, tak nak bayar sumpah, tak nak bayar kafarah sumpah, dan dia tak nak cerai isteri dia. Oh, kita kata habis apa mana? Dah Islam ada kuasa lain. Diberikan kuasa pada hakim mahkamah syariah untuk menceraikan isteri dia bagi pihak suami. Selesai. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam Islam ada masa dibuat secara paksa. Tidak semua, tapi ada masa boleh dibuat secara paksa. Macam hutang. Kalau dia tak bayar hutang, boleh. Hakim boleh buat secara paksa untuk orang itu bayar hutang kepada orang dia berhutang. Nah, ada. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dalam bab syif'ah, contoh, dalam bab syif'ah, bab muamalah. Bab dua orang berkongsi, nah, dua unit rumah berkongsi dalam tanah yang sama, tak tukar nama yang sama dalam gerak. Tiba-tiba jiran sebelah dia menjual rumah dia. Bila jual rumah dia, datang pembeli baru. Bila pembeli baru duduk, jadi masalah pada jiran sebelah. Maka dalam Islam dibenarkan untuk jiran sebelah ini mengambil kembali rumah yang dijual secara paksa. Tak perlu dia reda, tak perlu tuan rumah baru tu reda. Bayar balik berapa, ambil balik. Boleh dengan paksa. Ada tajuk-tajuk dia, bab yang dibuat dengan paksa dalam agama. Untuk apa? Maslahah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, untuk maslahah. Kalau tak buat, akan jadi mudarat. Nah, macam tu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sumpah tidak mahu bersama isteri itu dikenal dengan kita. Nama apa? Nah, tadi saya cerita dah, tak apa-apa. Sumpah tidak mahu bersama isteri itu dikenal dalam syariat Islam dengan nama ila. Ila, dia ada ya, macam ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Ila ada ya lah, bukan ila. Dia tulis Melayu bunyi ila, bacaan dia ila. Ada ya. Tak ada ya, baca dengan ya. Tak ada ya, jangan baca dengan ya. Ya Qahar, ya Jabbar, ya Muntakim. Ana mari. Muntakim bukan ada ya, hang baca dengan ya, apa maklum? Nah, ya Qahar, ya Jabbar, ya Muntakim. Tidak ada ya. Tiba-tiba baca dengan ya. Sebab ada imam hak duk baca kunut nazilah tu baca Muntakim. Nampak sedap. Nampak sedap. Aduh, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, baca doa. Okey, dan dalam masalah ini firman Allah Subhanahu wa taala ni, baru dia buat ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاقوا فإن الله غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Maksudnya bagi orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka, diberikan tempoh 4 bulan. Nah, dulu masa zaman jahiliah setahun 2 tahun, Islam tidak, bagi 4. Macam kahwin lebih daripada 1 jugalah, kita dah baca sebelum daripada nebak poligami. Nah, zaman sebelum Islam kahwin sampai berpuluh-puluh. Datang Islam dia hak 4 orang sahaja. Islam menghakkan, tidak mengharamkan terus, menghakkan sebab dia maslahah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, diberikan tempoh 4 bulan. Setelah itu jika mereka kembali mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, yakni menceraikan isteri mereka tu suami, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, Islam telah membataskan tempoh sehingga 4 bulan untuk memberikan peluang yang cukup buat suami supaya dia kembali kepada isterinya. Dan biasanya tempoh tersebut ialah kemuncak waktu yang membolehkan seorang isteri itu bersabar daripada suaminya. Mana bersabar tidak disentuh oleh suami 4 bulan ni. Masa dia tak nikah dulu tak apa. Masa dia anak dara tak apa. Anak dara apa dia cakap nasi? Anak dara. Takrif anak dara dalam Islam, seorang perempuan yang belum disetubuhi sama ada dia sudah berkahwin ataupun tidak. Anak dara. Hak kita tahu anak dara ni tak nikah lagi. Nah, dah hak nikah dah pun kalau dia belum disetubuhi anak dara. Nikah, suami dia aksiden kemalangan, mati, belum buat apa-apa lagi. Baru lepas akad, lepas tu sama-sama nak balik. Aksiden tengah jalan, suami meninggal. Dia pun tak ada edah apa-apa lah, belum setubuh. Maka dia kekal anak dara. Walaupun dah menikah. Syarat dia anak dara ialah perempuan yang belum disetubuhi, sama ada dia itu berkahwin ataupun tidak. Itulah takrif istilah anak dara. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, perempuan janda ialah perempuan yang sudah dikahwini dan disetubuhi, kemudian diceraikan oleh suami dia, maka janda. Maka isteri hak tadi ni, hak dinikahi oleh suami, tiba-tiba suami aksiden tadi, maka dia tidak dinamakan janda. Nah, dia anak dara. Kita kata janda. Kita orang Melayu ni, isteri hak cerai, diceraikan suami, hak setubuh pun kita kata janda, hak tak setubuh pun kita kata janda. Istilah tu tak tahu lah, hak tu orang Melayu punya. Hak agama tak tahu tu. Nah, lagi mana dia tidak disetubuh sampai dia mati, dia nama dia isteri, nama dia anak dara, bukan takrif janda. Baik, masa dia anak dara, tak apa. Sebab dia tak pernah bersama dengan lelaki. Keinginan dia lain. Dia macam benda hak kita tak pernah makan lagi, kita tak tahu sedap kedak tu jangan say. Kita rasa duk kempen capati dia pun tak nak makan, tak tahu sedap tak sedap. Makan baru tahu sedap kuah dia tu tak jumpa di kedai. Nah, tempah sekali nak tempah pula. Tuan-tuan, tapi oleh kerana mahal tak ditempah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu perempuan tak pernah bersama, dia tak rasa. Sebab tu boleh menjanda sampai tak kahwin, tak ada apa-apa. Dan perempuan ni bila lepas umur 40 ke atas, jeng-jeng. Nah, tu pilih orang Minang, pilih tolak telah kali 40, 45, 50, tak ada apa. Dia rasa macam susah pula bila ada suami, nak pergi mana tak boleh. Duit dia mungkin suami dia ambil, dia fikir macam dia guna duit dia sendiri. Dia nak pergi mana, pergi lah buat mak dia, ayah dia. Dia tak fikir apa, tu lebih, dia tak fikir. Perempuan bila sudah dinikahi dan disetubuhi, dia lain. Dia ada tempoh yang tertentu saja dia boleh bersabar. Expired tempoh, boleh dizina. Bahaya. Sebab tu tak boleh melepasi 4 bulan, sebab ada sebab dia. Boleh tengok sini.
Okey, berkenaan tempoh 4 bulan tu, ahli tafsir telah meriwayatkan suatu berita daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau meronda kota Madinah di waktu malam. Dia suka ronda-ronda di waktu malam, dia nak cari apa masalah ada pada rakyat dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sehingga satu ketika dia pernah melihat seorang ibu, anak duk nagih nak minum susu tak ada, nak makan tak ada makanan. Dia masak ayak kosong, letak batu, bunyi kereng. Bagi dia nak bagi anak, dia faham tu ada makanan tengah dimasak, cuma tak masak lagi. Agak ayak nak kering, dia tambah bunyi lagi, anak tu dah ni tidur itu. Nah, miskinnya rakyat dia. Esok tu dia bawa pergi makanan. Dia nak cari. Hak ni dia ronda. Di waktu malam tiba-tiba beliau terdengar seorang wanita bersyair. Lalu kita menyanyi ya. Dia pun kata, laqad tala hadzal lailu waswaddaha janibuh wa araqqani alla khalilu ulaibuh fa wallahi laula Allah tukhsha awaqibuh la hurrika min hadzal sarir jawanibuh. Itu lagu dia, syair dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, apa dia maksud dia? Laqad tala hadzal lailu, dia kata, sungguh lama malam ini dan gelap. Waswadda, sungguh panjang malam ini. Wal waswadda, dan gelap. Janibuhu, dikeliling malam ini. Jadi dia rasa panjang. Kita akan rasa panjang malam kalau kita ada masalah. Rasa macam lama nak tidur. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau kita seronok, kita rasa macam alah, satu dah. Cepatnya, rasa cepat. Cuba kita ada masalah, lambatnya rasa nak habis. Hak paling lambat puasa tu. Sebulan lambat, sebulan. Bulan lain, sebulan dah tak rasa. Bulan puasa lambat raya. Sebab kita tak suka. Jadi dia suami tak ada. Suami dia ada tapi suami dia hilang. Dia tunggu suami balik tu rasa panjangnya malam. Macam tu. Dia syair. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab apa sebut malam? Sebab bila larut malam. Faham? Umur 18 duduk dia. Bawah 18. Wa araqqani alla khalilu ulaibu. Aku tidak tidur dan alangkah baiknya ada teman bersamanya. Dia ingat suami dia. Ni hak Luqmanul Hakim pesan pada anak dia, dia menikah dah tak tiap bulan. Dekat dia anak hati tu. Di antara pesanan Luqmanul Hakim pada anak dia, hendaklah engkau berkahwin tiap-tiap bulan. Melengung anak. Nabi, Cik Nasib pesan, nikah tiap bulan, melengung tu. Ini mazhab mana? Nikah tiap-tiap bulan, setahun 12 orang jenggreng. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia fikir macam mana nak buat, nak merealisasikan apa dia pesanan ayah dia Luqmanul Hakim. Hak kata bijak, Al-Hakim tu bijak. Nak selesai masalah, Quran sebut fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Maka dia pergi tanya kawan-kawan ayah dia. Kalau mereka tahu apa maksud ayah dia ni, nikah tak tiap bulan. Maka ada di antara kawan-kawan ayah dia hak boleh menterjemahkan maksud ayah dia cakap. Dia kata kahwin tiap-tiap bulan artinya selalulah meninggalkan isteri. Bila isteri ditinggalkan 2-3 hari, jadi isteri merindu pada suami, suami merindu pada isteri. Lepas dia balik tu rasa macam baru menikah. Itu maksud nikah tiap-tiap bulan, faham? Bukan setahun 12 bulan. Mana boleh. Dia setakat 4 sahaja. Tu dah pergi kerusuh. Jangan pergi lama-lama dah bos. Bagi 3 hari 4 hari cukup lah. 3 hari duduk sana, pergi sehari, balik sehari, 5 hari. Boleh buat jamak pasar Kuala Lumpur. Malam akhir tu siap dah baik tu. Pukul 8 siap dah baik. Member tanya nak pergi mana? Awal lagi, esok lambat lagi. Tak apa. Ni rindu pada anak. Rindu pada anak. Dia kata, mana ada anak? Tak rindu pada anak pak tua. Ingat anak sendiri. Anak pak tua siapa? Bini dia lah. Bodoh.
Rindu pada anak pak untuk bukan anak dia, anak pak untuk bini dia. Hak bini pun sama rindu. Bila bertemu dia rasa macam nikah, baru nikah, tak rasa macam 20 tahun, rasa macam baru nikah. Itu maksud dia. Jadi bila tinggal lama-lama dia rindu. Tuan-tuan, tengok dah muslimat yang dirahmati sekalian. Tak ada teman untuk bersama dia tak. Fa wallahi laulallahu tukhsha awaqibuh. Demi Allah, kalaulah tidak kerana takut azab Allah Subhanahu wa taala, kalau tak takut kepada hukum haram zina, la hurrika min hadzal sarir, dia kata. Jawab ibu. Pasti ranjang ini, kita ranjang hak mata ke ranjang katil. Pasti katil ini, ranjang ini bergoncang, kata dia, dari segenap penjuru kerana berzina. Main-main, katil elok-elok tidak patah. Disebut la hurrika min hadzal sarir. Katil ini akan bergoncang, artinya akan berlaku persetubuhan zina. Ini bahasa sastra, kena faham. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam tu. Baik, jadi perempuan Umar Al-Khattab dengar perempuan dia duduk menyanyi lagu ni, baca syair ni, dia pun terkejut. Sebut kalau tak takut dengan hukum Allah, mana mungkin dia akan berzina. Jadi Umar jadi takut. Lalu memerintahkan orang untuk menyiasat tentang kisah wanita itu. Siasat siapa dia ni? Suami dia duduk mana? Kemudian dia mengetahui suaminya sedang berada di medan perang. Pergi perang mujahid. Dalam barisan para mujahidin yang sedang mempertahankan negeri yang kini sudah terlalu lama tidak kembali pergi perang tu, tak balik-balik. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu lalu mendatangi putrinya Siti Hafsah. Hafsah anak dia, juga isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bertanya pada Hafsah, Umar tanya pada Hafsah, sebab orang perempuan kena tanya perempuan lah. Bab berkaitan perempuan kena tanya perempuan, yang tanya lelaki. Bab berkaitan dengan lelaki, hak di segi hubungan seksual, tanya lelaki. Anak lelaki nak nikah sembang dengan ayah dia. Anak perempuan nak nikah sembang dengan bini. Sembang dengan mak dia. Macam tu. Itu cara dia. Jadi nak tahu bab orang perempuan, dia nak tahu berapa lama dia boleh sabar kalau ditinggal oleh isteri, tanya anak dia Hafsah. Baik, berapa lamakah seorang wanita itu boleh bersabar daripada suaminya? Jawab Siti Hafsah. Hafsah kata 4 bulan. Hafsah jawab 4 bulan. Baik, lantaran itu dia pada jawapan Hafsah itulah Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu menetapkan bahawa seorang suami tidak boleh meninggalkan isterinya lebih dari 4 bulan. Mana kalau nak hantar tentera pergi luar pun jangan lebih 4 bulan. Buat balik, hantar pihak lain, ganti shift. Sebab isteri mereka tidak akan sabar menanti lebih lama daripada itu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka atas dasar itulah Islam meletakkan kalau sumpah tak nak sumpah isteri, maka hak dia cuma 4 bulan. Hang sebutlah berapa lama pun, hak dia cuma 4 bulan sahaja. Macam tu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka iktibar hukum ni jangan buat. Jangan kita duk ilak isteri, jangan kita duk sumpah tidak nak bersama dengan isteri, jangan. Yang pertama dosa besar. Kemudian kita nak kena bayar kafarah. Kalau kita tak nak buat, kita akan diceraikan oleh mahkamah daripada isteri kita. Jadi dia punya kesan dia berat. Maka cerita dia mengaji bukan nak buat. Ada benda kita mengaji nak buat, ada benda ataupun hukum kita mengaji nak tinggal. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi elakkanlah bagi suami yang belajar ilmu, yang ada ilmu agama, elakkan dia mengilak isteri dia. Dalam apa keadaan jua pun jangan ilak. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, selesai bab ilak, masuk pula hubungan antara kedua ibu bapa dan anak-anak. Yang ni bulan depan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tengok soalan ada tak? Tak ada, kita berhenti soalan. Bagaimana saya nak ambil wuduk dalam keadaan tangan berbaluk kerana luka?
Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau tangan kita dibalut kerana luka, contoh anggota wuduk lah. Kalau anggota lain nak mandi wajib, nah anggota wuduk tangan, muka, kaki, kepala. Salah satunya dibalut, contoh tangan sini balut. Patah contoh daripada sini, pergelangan tangan dibalut sampai dekat-dekat dengan siku. Contohlah, patut balut sikit tapi dia nak bagi ini, dia balut tu banyak. Jadi saya nak jawab hak dia tanya aja. Nah, bukan nak kita semua tu, semua banyak. Jawab hak dia tanya, bila dah balut tu nak ambil wuduk macam mana? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kita dia mula-mula ambil wuduk macam biasa. Mana tangan dibalut sampai pergelangan tangan, maka hak bawah ni tak balut. Jadi ambil macam basuh tangan dulu, hak sunat lah. Nah, lepas tu berkumur-kumur, masuk air hidung. Kemudian muka tak ada kena apa. Sampai nak basuh tangan hak balut ni, maka basuhlah anggota yang tidak dibalut dulu. Hak mana tak balut? Hak bawah ni. Basuh ni. Kalau atas ni ada sikit lagi, contoh ada 1-2 inci lagi tak balut, basuh juga atas ni sampai melebihi situ. Bahagian hak tak balut basuh. Selepas daripada itu tayammum. Tengok pergi belah ni, berhenti dulu. Tayammum. Sebelum tayammum tu, kalau mazhab Syafi'i, dia kena sapu dulu, ambil air, buang balik, bagi basah-basah, sapu dulu, sapu atas balutan. Mazhab Syafi'i. Yang pertama basuh anggota yang tidak dibalut, yang kedua sapu dengan air anggota hak balut, sapu sikit-sikit. Habis tu tayammum. Nah, lap tangan semua, dia punya debu ada tak ada, debu sedia dah, takkan aku nak cerita semua. Tayammum, tepuk muka, kemudian tepuk macam biasa. Tayammum ni muka dengan tangan buat sempurna. Jangan duk silap faham. Sebut tayammum dia tepuk, sapu atas tu je. Hak lain tak sapu. Mana boleh tu, tak nama tayammum. Tayammum ni macam biasa, apa pun muka dengan dua tangan, dua tu. Niat lagu mana? Niat lagu tu. Lagu apa? Kut hotahi. Dah dia tak boleh nak basuh tangan dia sebab dibalut, maka niat dia sahaja aku bertayamum kerana menggantikan anggota wuduk yang tak boleh kena air. Niat itu. Tayamum niat je tu. Kalau dia tak ada air nak solat, dia tayamum, sahaja aku bertayamum untuk mengerjakan solat. Macam tu. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, hak lain banyak lagi. Dia nak kena qada ke tidak solat dia, kalau dia ambil wuduk macam tu, tu cerita lain. Nah, jadi panjang cerita, hak tu saya tak jawab lagi. Hak dia tanya nak ambil wuduk macam mana, cerita dia macam tu. Basuh anggota yang sebelum sampai anggota balut tu basuh macam biasa. Sesampai anggota balut basuh hak tak balut, kemudian dia kena sapu air atas balutan, kemudian dia kena bertayamum. Ini mazhab Syafi'i lah. Bab ni mazhab Syafi'i dia agak begitu ketat. Ada mazhab tak perlu pun sapu air atas tu, tayamum saja. Selepas dibasuh anggota yang tidak dibalut, maka tak perlu sapu lagi dah, tayamum lah. Nah, ada. Jadi mazhab Syafi'i ketat. Tiga tu nak buat. Kita pulang pada mufti. Jawatan mufti nak memilih pendapat yang mana, kalau nak bagi masalah meringankan, dia boleh taklid pada mazhab lain. Nah, ikut mufti masing-masing. Kalau dia Kelantan, dia pilih tak perlu apa dia tayamum, sapu ya. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Antara solat fardu dengan solat jenazah yang perlu, antara solat fardu dengan solat jenazah yang mana perlu didahului. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau jenazah sudah hadir dalam masjid, ni cerita masjid lah. Nah, kita masjid. Kalau dia sudah ada, maka solat jenazah lah dulu. Solat jenazah didahulukan daripada semua jenis solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Mana kalau dah azan, kemudian jenazah tu datang, solat jenazah dulu dengan solat fardu lagi. Selesai tu baru kita solat fardu. Ataupun elok habis kita solat fardu, jenazah dah ada dah, dengan solat sunat kau bak dia hari. Solat jenazah dulu, lepas solat jenazah baru solat sunat bak dia, macam tu. Nah, ini disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Solat jenazah
didahulukan ke atas mana-mana jenis solat, sama ada fardu ataupun solat sunat. Baik. Selesai. Selesai. Cuma nak bagi satu maklumat kepada tuan-tuan yang ikuti kuliah saya pada hari Rabu. Kita sama-sama maklum kuliah ni tinggal sekali sebulan. Mana malam ni jelah Rabu minggu ketiga kita baca kitab Al-Ahram. Atas permintaan daripada sahabat-sahabat untuk menambah lagi kuliah di sini. Jadi saya bagi dua pilihan, sama ada Isnin ataupun Sabtu. Mana Rabu tak dapat dah lah, Rabu dah penuh diisi ustaz lain. Kita dah bagi kat mereka, tak boleh tarik balik. Itu satu kezaliman. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi ada hak kosong Isnin minggu pertama dan Sabtu minggu yang keempat. Jadi saya memilih untuk menambah kuliah di sini. Hari Rabu tak boleh. Jadi hari Sabtu lah. Betapa ada kelapangan, aku tak ada kuliah tempat lain, boleh datang sini Sabtu minggu yang keempat. Sabtu minggu yang keempat kita akan sambung kitab hak dulu, hak tak habis, masalah imam dan makmum. Walaupun Dr. Akli dah baca daripada mula, tu tak apa hak dia baca, saya nak habiskan saya punya. Kita akan baca kitab masalah imam dan makmum. Tengah-tengah dah. Bila hujung bulan yang kita mula. Sempatlah 2 kali, lepas tu kita berhenti tak untuk Ramadan, lepas tu sama balik. Dan minggu keempat, minggu keempat kitab imam dan makmum, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bermula bulan ini. Jadi sekadar itu tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la madrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.